اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita mula bukan kelas baru, kita sambung kelas yang kita dah mula sebelum ini, iaitu setiap Sabtu pertama dan Sabtu yang ketiga. Dan sebelum ni kita belajar surah Ibrahim, tak silap saya dah habis. Sepatut selepas Ibrahim kita akan mula masuk surah baru, surah Al-Hajj. Tapi saya diingatkan ada lagi beberapa surah yang kita dah mula tapi tak sempat habis tadabburnya disebabkan PKP. Ada yang masih tinggal separuh, ada yang sedikit. Dan antara surah yang masih tinggal beberapa ayat sahaja ialah surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni kita tadabbur sampai ayat 170. Ada 6 ayat lagi. Jadi kita pilih surah An-Nisa untuk dihabiskan. Dan ada juga bahagian awal surah An-Nisa kita belum tadabbur daripada ayat 14 sehingga 19 berkenaan dengan pembahagian harta faraid atau pesaka. Jadi bila habis 6 ayat terakhir kita patah balik pergi ke ayat 14 sehingga 19 surah An-Nisa juga, kemudian baru kita mula surah baru insya-Allah. Okey. Surah An-Nisa, hari ini kita akan sambung ayat 171. Sebelum kita sambung, kita tengok ayat yang lepas. Ayat yang lepas, daripada ayat 157, 156, 157, 158, Allah menceritakan tentang ahli kitab, iaitu Yahudi. Ahli kitab ni ada dua. Satu Yahudi, yang kedua Nasara. Jadi sebelum ayat 171, Allah menceritakan tentang ahli kitab di kalangan orang-orang Yahudi. Dan iaitu sikap orang Yahudi terhadap Nabi Isa AS. Apa sikap orang Yahudi terhadap Nabi Isa AS? Nabi Isa dan pengikutnya dipanggil daripada Nasara ataupun Nasrani. Sikap orang Yahudi kepada Nabi Isa AS ialah dia menganggap Nabi Isa ni adalah musuhnya. Bahkan mereka mendakwa mereka lah yang telah membunuh Nabi Isa AS. Sebagaimana Allah sebut dalam surah ini, surah An-Nisa ayat 158, 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qawlihim inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Allah kata, dan kata-kata mereka iaitu orang Yahudi, sesungguhnya qatalnal Masiha, kami yang telah membunuh Nabi Isa. Jadi bila orang Yahudi mendakwa mereka bunuh, makna bagi mereka Nabi Isa adalah musuh, sebab itu perlu dibunuh. Jadi makna sebelum ayat 170 Allah cerita secara khusus sikap orang Yahudi terhadap Nabi Isa AS, hujah-hujah mereka, dan Allah tolak hujah-hujah mereka. Allah mengatakan mereka tak bunuh
dan mereka tak pernah mensalib pun Nabi Isa dan sebagainya. Jadi itu bahagian orang Yahudi terhadap Nabi Isa AS, iaitu melampau. Mereka terlalu benci dan terlalu memusuhi sampai tahap mereka mengatakan Nabi Isa juga adalah anak zina, anak pelacur. Okey, ayat hari ini Allah nak cerita pula satu lagi bahagian ahli kitab, iaitu orang Nasrani. Apa pula sikap orang Nasrani kepada Nabi Isa AS? Berlawanan. Kalau orang Yahudi kutuk, benci, bermusuh sampai tahap mereka mendakwa mereka bunuh. Itu orang Yahudi. Orang Nasrani pula sikap mereka terhadap Nabi Isa memuji sampai tahap melampau. Jadi Allah nak begitu, dua-dua ni tak betul. Yang membenci, yang menuduh Nabi Isa sekian-sekian tak betul. Yang percaya kepada Nabi Isa sampai tahap melampau sehingga mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan pun tak betul. Jadi kalau yang melampau ni dia panggil ifrat, melampau. Kalau Yahudi dia panggil mengurangkan kedudukan Nabi Isa, dia panggil tafrit. Jadi dua-dua ni tak betul. Sebab tu Islam adalah agama yang sederhana. Kalau beriman jangan sampai tahap melampau. Kalau membenci pun jangan sampai tahap melampau. Okey. Jadi kita sambung ayat 171 insya-Allah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab, wahai bila sebut ahli kitab ni dia dua lah. Pertama Yahudi, yang kedua Nasara. Kenapa Allah sebut ahli kitab? Tapi mereka ni kafir ataupun Islam? Kafir. Kenapa Allah tak sebut je ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir? Sebab mereka memang kafir pun. Bila mereka mati dalam keadaan kufur, mereka kekal dalam neraka. Sama dengan orang kafir. Tapi kenapa Allah namakan mereka ahli kitab? Pasti ada sebab. Satu untuk mencela. Celaan Allah kepada ahli kitab dari sudut apa? Kamu diberi kitab tapi masih kufur kepada Allah. Kalau tak diberi kitab kufur, itu kufur juga tapi ringan. Memang patutlah kan. Sebab tak ada kitab, tak ada panduan. Mereka sesat. Kamu ada kitab pun sesat. Sepatut kamu yang ada kitab jauh lebih baik daripada mereka yang tidak diberi kitab. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu bukan semua orang yang ada kitab mesti berjalan dengan betul. Yang ada kitab pun tak betul, yang tak ada kitab. Yang tadabbur Al-Quran pun belum tentu betul, yang tak tadabbur. Ini pengajaran. Dan yang ketiga Allah nak beritahu, biasa yang sesat dan menyesatkan orang siapa? Biasa yang sesat dan menyesatkan orang. Orang jahil ke orang berilmu? Orang ada ilmu. Banyak yang menyesatkan manusia kat dunia ni lah ahli kitab. Termasuklah dalam kumpulan Islam yang banyak menyesatkan orang ramai ialah orang yang berilmu. Belajar sana, belajar sini kan. Okey. Jadi, wahai ahli kitab, la taghlu. Kepada siapa ni? Yang ni, walaupun Allah sebut ahli kitab, tapi dia lebih khusus kepada Nasrani. Nasrani. Mana tahu? Satu, sebab cerita pasal Yahudi, Allah dah cerita sebelum ni. Iaitu sikap orang Yahudi terhadap Nabi Isa, apa dia?
mereka memusuhi, mereka menuduh Nabi Isa anak pelacur, anak zina, dan mereka mendakwa, mereka bunuh. Itu dah habis cerita Yahudi. Bila habis cerita Yahudi, otomatik cerita satu lagi golongan Alkitab, iaitu Nasrani. Yang kedua, bukti Allah sebut ahli kitab ni khusus kepada orang Nasrani, ayat seterusnya. Okey, la taghlu. Jangan kamu melampau. Taghlu ni pada gulu. Dalam bahasa Arab, gulu. Apa makna gulu? Dalam bahasa Arab makna dia az-ziyadah. Al-ghuluwu makna az-ziyadah. Apa? Az-ziyadah apa makna? Tambah. Jadi apa saja yang ditambah dipanggil ghulu. Termasuk bid'ah. Ghulu ialah tambah. Jadi kalau Yahudi, apa sikap Yahudi kepada Nabi Isa? Mengurangkan. Apa sikap orang Nasrani pada Nabi Isa? Tambah. Dua-dua tak betul. Tambah sama seperti kurang. Kurang sama seperti tambah. Jadi haram kita menambahkan apa dia fi dinikum dalam agama kamu. Agama kamu ni agama siapa? Nasrani? Apa dia agama Nasrani? Kamu mendakwa kamu beriman dengan kitab Injil. Kamu mendakwa kamu beriman dengan Allah. Cukup, jangan tambah. Mendakwa beriman dengan Allah tapi dia tambah. Tuhan yang mana? Tuhan yang tiga, Trinity. Mendakwa beriman dengan kitab Injil tapi dia ubah. Itu ghulu, lampau. Jadi sebenarnya walaupun ayat ini asalnya turun kepada orang Nasrani, tapi pengajaran untuk semua. Ada tak orang Islam yang melampau? Ada? Melampau dari segi ibadat. Kadang-kadang melampau, ini melampau terhadap Nabi mereka. Ada tak orang Islam melampau terhadap Nabi Muhammad SAW? Ada. Dia anggap Nabi itu kadang-kadang cinta mereka kepada Nabi lebih cinta kepada Allah. Sikit-sikit berselawat. Zikir pagi tak, zikir petang tak, kan? Kalau zikir pada Allah, 100. Kalau zikir pada selawat pada Nabi, ribu-ribu. Itu melampau. Bahkan ada yang berlaku, yang pergi Syekh Saleh Utsaimin, dia kata ada yang bila pergi ke Mekah, dia duduk di Madinah lebih lama daripada duduk di Mekah. Kalau Mekah 5 hari, Madinah 10 hari. Kenapa? Sebab bagi mereka itu bumi Rasulullah. Di situ ada kubur Rasulullah. Itu dah ghulu, melampau. Okey. Nabi sebut dalam satu hadis, la tatruni kama atagat an-nasara wal yahud. Maksud dia, jangan kamu melebihkan aku ataupun menjadi melampau sebagaimana melampaunya Yahudi dan Nasara. Apa yang mereka melampau ni? Okey, wala taqulu, dan jangan kamu taqulu berkata ala Allah, ke atas Allah, illa kecuali yang benar. Apa maksudnya? Jangan kamu berkata tentang Allah kecuali yang benar. Makna apa? Contoh, kalau Allah tu satu-satunya Tuhan, jangan cakap selain pada tu. Jangan tambah, betul Allah tu Tuhan, tapi dia ada anak. Jangan. Dan di sini juga Allah nak beritahu, bila bercakap tentang Allah, tentang sifat dia, tentang hukum dia, mesti ada dalil. Al-haq tu dalil. Jadi siapa yang bercakap tentang Allah, tentang sifat Allah,
tentang hukum Allah, yang ni halal, yang ni haram, tapi tak ada dalil, dia melampau. Ramai tak? Ramai. Kadang-kadang dia tukar nama Allah, kadang-kadang dia tukar sifat Allah. Kononnya takut mengelirukan. Dan siapa yang suka berkata kepada Allah apa yang dia tak tahu ataupun yang tidak ada dalil? Ini perangai siapa ni? Ialah ahli bid'ah tu pengikut je, dia ada sifu dia. Siapa sifu dia? Syaitan. Syaitan selalu suruh 3 benda. Syaitan selalu suruh 3 benda, 3 perkara. Apa dia? Sebut dalil daripada Quran. Quran sebut 3 benda ni memang inilah kerja syaitan. Dulu gini selama-lamanya. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 169. Kita dah tadabbur ni. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah kata innama. Apa makna innama? Sesungguhnya hanyalah, dia panggil adatul hasri. Sesungguhnya hanyalah. Maksudnya ini sahaja kerja syaitan. Apa dah? Ya'murukum. Fi'il apa ni ya'murukum? Mudhari' menunjukkan apa? Mana kerja syaitan suruh benda ni 24 jam. Dan dia tak pernah ambil cuti. Okey, ya'murukum sesungguhnya syaitan kerjanya hanya menyuruh kamu. Satu, bisu'. Perbuatan jahat. Wal fahsya. Perbuatan keji. Apa beza su' dengan fahsya? Dia tak ada mungkin-mungkin. Dia ada ahli tafsir mengatakan su' ialah dosa kecil. Fahsya ni dosa besar. Sebab Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu mendekati zina sebab zina fahisyah, dosa besar. Jadi kalau fahsyat dosa besar, yang ni dosa kecil. Jadi kerja syaitan suruh kita buat dosa kecil setiap hari ataupun dosa besar. Yang ketiga, syaitan hasut kita supaya antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu bercakap tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang hukum Allah yang kamu tidak ada dalil. Kan? Sesak. Hukum orang sesak tapi tak ada dalil. Itu kerja syaitan. Okey. Innama. Kemudian Allah beritahu innama sesungguhnya hanyalah Al-Masih. Siapa Al-Masih? Nabi Isa. Masih tu nama ke apa? Nama dia apa dia? Isa. Masih tu apa dia panggil? Gelaran. Dia dalam Islam ada nama Al-Ismu. Yang kedua Al-Kunyah. Kunyah. Yang ketiga Al-Laqab. Nama-nama lah. Contohlah. Apa dia? Saya nama apa? Abdul Mu'in. Apa pun nama saya, nama orang lain. Muhammad. Kunyah dia apa dia? Kunyah ni ialah Abu, disandar pada anak
sulung lelaki. Kalau anak sulung lelaki dia Jabir, maka dipanggil Abu Jabir. Jabir itu anak lelaki yang sulung. Laqab, gelaran. Apa gelaran dia? Contoh. Apa dia? Al-Bazibutih. Al-Kelantani. Okey. Macam Umar, nama dia Umar. Kunyah dia? Tak, Faruk bukan kunyah. Kalau kunyah mesti ada abu kat depan, abu ataupun ummu. Tak ada, tak terkenal. Tak ada. Mungkin Abu Hafsin ke ataupun Abu Abdullah ke. Kemudian laqab Umar Al-Faruq. Okey. Jadi biasanya orang tu terkenal dengan nama dia. Ataupun kadang-kadang terkenal dengan nama kunyah macam Abu Hurairah, kan? Kadang-kadang terkenal dengan laqab. Tapi biasa kalau ikut susunan, laqab ni last sekali di belakang. Abu Bakar As-Siddiq di belakang. Umar Al-Faruq belakang sekali. Okey? Jadi sekarang Al-Masih ni apa dia? Nama ke kunyah ke laqab? Tak jelaskan nama-nama lah. Nama dia apa dah? Aisyah. Kalau kunyah mesti ada Abu. Maka dah dua dah tak ada, satu laqab lah. Okey, biasa laqab orang sebut kat belakang. Mana ada As-Siddiq Abu Bakar, Al-Faruq Umar. Tapi dalam ayat ni dia sebut apa dulu? Dia sebut laqab dulu. Kenapa? Kata ahli tafsir, kadang-kadang kalau orang tu popular dengan laqab, maka Allah sebut laqab dahulu. Walaupun sepatut laqab di akhir sekali. Okey. Macam Ad-Dajjal kan? Dajjal. Gelaran dia apa dah? Kita sebut Dajjal Al-Masih ke Al-Masihud Dajjal. Mana dia lebih terkenal dengan gelaran dia. Jadi yang akan membunuh Dajjal siapa? Isa kan? Isa yang membunuh Dajjal, di laqab dia Al-Masih. Dajjal yang dibunuh oleh Isa pun laqab dia. Jadi Al-Masih akhirnya akan membunuh. Jadi apa makna Al-Masih sebenarnya? Tak, masaha. Dia bahasa Arab macam ni. Masaha, asal dia masaha. Tengok saya buat ni. Ini proses masaha. Padam. Sebab tu bahasa Arab ni dia panggil apa ni? Ni, duster ni. Masaha. Masaha alat pemadam. Alat pemadam. Jadi apa makna pemadam? Apa kaitan dengan gelaran kepada Nabi Isa dan gelaran kepada Dajjal? Tak, saya tanya. Nabi Isa memadamkan agama. Apa dia? Memadamkan kebatilan. Dajjal memadamkan kebenaran. Ada dalil. Dari segi hakikat itulah kerja Nabi Isa dan itu kerja Dajjal kan. Tapi dalam tafsir Al-Masih ada ulama mengatakan Al-Masih makna dia Nabi Isa ni salah satu mukjizat dia apa dia? Mukjizat Nabi Isa yang terkenal. Merawat semua penyakit termasuk menghidupkan yang mati. Okey, macam mana cara Nabi Isa merawat penyakit tu? Sapu. Tidak ada satu pun seseorang yang disapu oleh Nabi Isa yang orang tu ada penyakit mereka akan sembuh. Jadi sapu dan menyembuhkan penyakit dalam bahasa Arab dia panggil Al-Masih. Iaitu cara Nabi Isa merawat dengan cara sapu. Kalau buta dia sapu mata, celak. Kalau sopak dia sapu kulit jadi cantik. Dan boleh juga kita kata Al-Masih makna memadam segala kebatilan. Okey, Dajjal pula kenapa digelar yang sama? Al-Masih juga bermakna yang dipadamkan satu matanya. Al-Masih yang dipadamkan satu mata. Dajjal ada satu mata kan?
Jadi kalau jumpa yang orang bermata satu, berhati-hati. Dan juga Al-Masih kepada Dajjal, disandar pada Dajjal sebab dia menyapu semua tempat dan menyesatkan orang. Dia berjalan semua, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, sapu bersih. Kecuali beberapa orang yang beriman. Okey. Jadi Allah kata kepada kepada orang Nasrani, kalau nak bercakap, bercakaplah yang benar. Jangan bercakap benda yang batil. Kemudian Allah menegaskan, sesungguhnya Al-Masih iaitu Isa, namanya Isa Ibnu Maryam, anak Maryam. Perasan tak kita, satu-satunya nama Nabi yang disebut lengkap dengan binnya sekali? Perasan tak? Siapa? Ada tak selain daripada tu? Nama Nabi Muhammad ke Ibrahim ke ada bin? Ada? Tak ada kan? Kenapa? Apa kelebihan Nabi Isa? Bila sebut Isa mesti ada bin. Bila sebut Muhammad tak ada. Sebut Nabi Musa tak ada bin. Sebab Allah nak beritahu kehebatan Allah mencipta Nabi Isa tanpa bapa. Apa bukti tanpa bapa? Dia disandarkan, dibinkan kepada mak. Sebab biasa anak mesti disandar kepada bapa. Kenapa tak disandar kepada bapa? Sebab tak ada bapa. Kenapa tak ada bapa? Itulah kehebatan Allah. Satu. Yang kedua, Allah nak menempelak pegangan akidah orang Nasrani yang mendakwa Isa Ibnullah. Allah kata tak, Isa Ibnu Maryam. Isa Ibnu Maryam. Jadi Maryam ni, Maryam binti apa? Imran. Nabi Musa bin apa? Nabi Musa. Datuk Seri Ismail bin apa? Sabri. Nama bapa PM kita tahu, nama bapa Nabi kita tak tahu. Musa bin Imran. Maryam binti Imran. Kan? Jadi bapa sama. Adakah Musa dengan Maryam adik-beradik? Tapi nama sama? Macam mana nak jawab? Zaman berbeza. Dia Musa dengan Maryam siapa dulu? Musa dulu. Jaraknya berapa lama? Ada kata 600 tahun. Jadi tak mungkin Musa dengan Maryam adik-beradik. Kalau Musa dengan Maryam adik-beradik, Musa dengan Isa jadi apa? Jadi cucu ada anak kepada Imran jadi Nabi. Dan cucu kepada Imran seorang lagi jadi Nabi juga, iaitu Nabi Isa AS. Tapi dua-dua Imran yang berbeza. Okey, Allah kata sesungguhnya Al-Masih, Isa anak Maryam adalah Rasulullah. Habis, full stop. Rasulullah, bukan anak Allah. Rasulullah. Wa kalimatuhu. Dan kalimahnya. Apa makna kalimahnya? Kalimahnya ni balik pada siapa? Kalimah apa? Tak. Kalimah Allah lah. Kalimah Allah. Apa maksud kalimah Allah ni? Alqaha, dia campakkan ataupun sampaikan, awsalaha, sampaikan kepada Maryam. Wa ruhun, dan ruh, minhu, darinya, iaitu dari Allah. Apa maksud ni? Allah kata Masih adalah Isa ibnu Maryam, dan Isa itu adalah utusan Allah, bukan anak Allah.
Lepas tu Allah kata kalimahnya, kalimah Allah, Allah sampaikan kepada Maryam. Kalimah apa tu? Cuba buka surah Maryam ayat Ali Imran ayat 59. Surah Ali Imran 59. Inna masalah Isa ibnu, ada ibnu? Inna masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Dah. Okey, apa maksud ayat ni? Allah kata sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti Nabi Adam. Apa yang sama? Iaitu khalaqahu, Allah mencipta dua-duanya min turab. Caranya apa? Summa qala lahu, cara Allah mencipta Adam dengan Isa ialah dengan cara Allah kata kun fayakun. Maksudnya apa? Tanpa pertengahan, tanpa mak bapak dan tanpa air mani. Boleh? Jadi Allah nak bagi tahu apa? Kalimah Allah mencipta Isa dengan berkata kun fayakun. Cuma adakah Allah kata kun baru benda tu jadi? Ataupun Allah berkata perkataan yang lain? Maka Allah kata, jadilah kamu anak, kan? Jadilah kamu seorang lelaki. Ataupun dengan berkata kun. Wallahu alam. Kun ni hanya sebagai contoh betapa cepat dan mudahnya untuk Allah mencipta. Kun, ambil masa tak? Jadi sama ada Allah kata kun ke, ataupun Allah kata jadilah kamu anak ke, wallahu alam. Yang penting nak bagi tahu Allah cipta Adam dengan Nabi Isa berbeza dengan Allah cipta lain. Cipta yang lain ada perantaraan, mesti ada mak bapak, kemudian daripada setitik air mani. Okey. Dan di sini ayat ni juga menolak apa ni? Dakwaan orang Nasrani. Dia apa antara sebab orang Nasrani mendakwa Isa anak Tuhan? Apa poin dia? Sebab dia tak ada ayah, maka dia tuduh ayah Nabi Isa ialah Allah. Nabi Isa adalah anak Tuhan. Okey. Jadi Allah tolak hujah mereka tu dengan ayat ni. Macam mana tu? Allah kata, Nabi Isa yang kamu mendakwa anak Allah tu sebab tak ada bapa. Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam ada bapa. Bahkan Nabi Adam lagi hebat ciptaannya daripada Nabi Isa. Nabi Isa ada mak, cuma tak ada bapa je. Nabi Adam. Jadi kalau kamu dakwaan kamu betul, sebab Isa tak ada bapa, maka dia anak Tuhan. Maka orang yang lebih layak dituduh sebagai anak Tuhan siapa? Kenapa? Kenapa tak tuduh Adam anak Tuhan? Makna tuduhan kamu adalah palsu. Kan? Pakai logik, akal yang tak berakal. Okey. Jadi Allah kata, cara Allah cipta dengan kalimahnya. Dan Allah sampaikannya kepada Maryam. Dan ruh. Ruh ni apa maksud dia? Dia terjemah apa tu? Ada tak terjemah Jibril kan? Jadi roh ni, satu, roh betul lah, roh yang kita bernyawa tu. Yang kedua, roh juga dikatakan kepada malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Dan yang ketiga, roh juga dikatakan kepada apa? Quran. Wahyu tu adalah roh. Okey? Jadi roh ada tiga kemungkinan. Pertama, roh, nyawa. Yang kedua, Jibril. Yang ketiga, Quran. Tapi roh dalam ayat ni apa maksud dia? Roh. Jadi Allah kata apa? Kalimah Allah mencipta Nabi Isa dengan cara
menyebut perkataan. Dan perkataan itu disampaikan ke Maryam. Satu. Yang kedua, dengan cara Allah meniupkan roh ke dalam rahim Maryam. Tapi sebenarnya yang meniupkan siapa? Allah sandar meniup tu kepada dirinya, tapi sebenarnya yang meniup Jibril. Cuba buka surah At-Tahrim ayat terakhir. Surah At-Tahrim ayat 12. Wa Maryama ibnata Imran wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Kemudian fanafakhna fihi min ruhina wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Okey, cuba tengok. Tengok Maryam ni dicela tak oleh kaum dia. Sebab melahirkan anak tak ada tanpa bapa kan, dituduh anak pelacur dan sebagainya. Tapi Allah puji dia, Allah angkat dia. Allah kata apa? Maryam binti Imran allati ahsana farjaha, yang telah memelihara kemaluannya. Siapa yang mengesahkan Maryam ni suci? Allah. Kemudian Allah kata apa? Fanafakhna, kami tiup fihi, padanya. Pada apa ni? Pada rahim Maryam. Tapi sebenarnya siapa yang tiup? Jibril. Tapi ni kami tiup tu sebenarnya Allah yang meniup Jibril, tapi Allah kata kami tiup. Apa maksud tu? Makna Jibril tiup dengan perintah Allah. Sama juga dalam Quran. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi inna qara'nahu fattabi'. Dalam surah Al-Qiyamah Allah kata, jangan kamu cepat menggerakkan lidah kamu untuk ikut apa yang dibaca oleh Jibril. Sebab Nabi ni dia takut terlupa. Jadi sebelum Jibril habis ayat, dia dah ikut. Allah kata jangan. Bagi Jibril baca dulu. Allah kata inna qara'na, sesungguhnya kami bacanya, dan lepas kami baca baru ikut, baru follow. Sebenarnya siapa yang baca? Tapi Allah sandarkan pada dirinya. Sebab apa? Sebab Jibril membaca dengan perintah Allah. Sama dengan ayat ni. Okey. Jadi Allah kata kami tiup ke dalam rahim Maryam daripada roh kami. Ini roh. Jadi roh di sini bukan Jibril. Roh ialah roh lah. Sehingga kandungan Maryam tu bernyawa. Dan wasaddaqat bikalimati rabbiha. Allah puji Maryam ni, antaranya apa dia? Saddaqat, dia membenarkan kalimah Tuhannya. Wa kutubihi, dan dia juga membenarkan semua kitab-kitab Allah. Jadi di sini ada pengajaran. Maryam tak ada suami. Kemudian difitnah pula oleh kaum dia, melacur, buat kerja jahat kan? Tapi Allah puji dia, Allah angkat dia, Allah rakam pujian itu dalam Al-Quran. Apa kelebihan Maryam? Wasaddaqat bikalimati rabbiha, dan membenarkan. Jadi nak jadi mulia tak perlu ada suami. Nak jadi mulia tak perlu ada harta. Nak jadi orang mulia, benarkan semua yang Allah cakap dalam Quran. Kan? Ini pengajaran untuk mana-mana isteri yang, bukan isterilah, suami yang, bukan suami, wanita yang belum kahwin. Kadang-kadang sampai orang dipanggil apa? Kadang-kadang sedih kan ustaz, macam mana saya ni. Bila saya tua, anak tak ada, suami tak ada. Jangan risau.
Sebab kemuliaan bukan sebab kamu ada suami. Bukan sebab kamu ada anak. Kadang-kadang yang ada suami pun kadang-kadang sesat ke barat kan. Betul. Kadang-kadang yang ada anak pun kadang-kadang dengan anak itulah dia jadi hamba kepada anak-anak. Tapi muliakan diri kamu dengan tadabbur Al-Quran dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Mulialah walaupun tak ada suami. Dan yang pastinya pada bila siapa-siapa yang tak ada suami, di akhirat besok dia akan dapat tak suami? Dapat. Macam Asia isteri Firaun. Suami dia masuk neraka, dia masuk syurga. Jadi bila dia di syurga, dia akan dapat tak suami baru? Dapat tak? Mana tu? Ha? Semua orang nak suami kan? Takkan tak nak? Orang lain semua ada suami, takkan dia seorang-seorang nanti sedih pula kan? Dia sedih tak ada dalam syurga. Dia ada suami. Apa dalil dia akan dapat suami? Yang tak ada suami, yang tak ada isteri, semua akan dapat. Ustaz, saya masa mati umur 100 tahun. Siapa nak kahwin dengan saya dalam syurga? Tak, bila masuk syurga semuanya muda. Allah kata dalam surah apa ni? wa fiha ma tashtahi. Surah Fussilat ayat 30. Wa fiha ma tashtahi anfusukum. Wa fiha ma tad'un. Fiha dalam syurga ma tashtahi anfusukum. Apa sahaja yang diinginkan oleh nafsu kamu. Mana kalau perempuan tu nak suami, Allah kata apa? Boleh je. Dan wa fiha ma tad'un. Dalam syurga apa saja yang kamu minta. Tashtahi ingin, tad'un minta. Apa beza? Kenapa Allah sebut dua? Satu ingin, satu minta. Allah kata dua-dua dapat. Kenapa Allah sebut dua? Jadi Allah nak beritahu kalau kamu ingin pun dah dapat, kalau minta tak payah siburan, kadang-kadang kena siburkan. Allah kata terlintas aja terus dapat. Okey. Jadi kita harap Asyah, orang macam Asyah akan dapat suami. Tapi siapa suaminya? Tak tahu. Dan Allah puji ni last sekali Maryam, wa kanat minal qanitin. Dia adalah orang yang sentiasa taat kepada Allah. Okey. Kemudian fa'aminu, maka berimanlah billah, kepada Allah, wa rusulihi, dan seorang ke ramai? Tengok bila Allah sekarang Allah perintah kepada siapa ni supaya beriman? Kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Bila Allah perintah kepada orang Nasrani, Allah kata berimanlah dengan Allah dan semua para rasul. Kenapa? Sebab kalau Allah kata beriman dengan seorang rasul, dia kata kami dah beriman dengan Nabi Isa. Tak cukup. Kamu kena beriman dengan Isa dan semua para nabi, termasuk Musa yang kamu bermusuh. Okey. Di sini ada pengajaran. Yahudi, Nasrani memang dah melampaukan sampai tuduh Isa anak Tuhan. Tapi Allah, bila Allah kata berimanlah dengan Allah, jangan cakap benda yang batil. Berimanlah dengan Allah. Apa pengajarannya? Dakwah tak boleh maksa. Ada satu lagi. Besar tak? Berat tak tuduhan orang Nasrani kepada Tuhan? Tuhan ada isteri, Tuhan ada anak. Berat tak? Tiba-tiba Allah masih pujuk berimanlah dengan Allah. Pengajarannya apa? Pengajaran untuk kita? Orang tak tahu dah apa-apa pada kita, itu pun dah nak merajuk. Betul tak? Kadang-kadang orang, kita pergi berdakwah, orang tak senyum. Tak kata pun kamu ni anak zina ke. Kita dah kata, malah pergilah. Itu bukan jenis layanan orang kan. Tengok Allah, cara Allah berurusan dengan musuh yang tuduh
dia tu macam makhluk. Allah kata berimanlah. Pengajarannya pertingkatkan rahmat kita kepada orang lain, khususnya kepada musuh. Kita kada orang yang tak bermusuh senang kita nak berkasih sayang. Tapi kalau dengan musuh, habis. Pagi petang siang malam kita dah wirid kan. Puak-puak ni tak boleh pakai. Okey, kemudian Allah kata, Allah pujuk lagi, wala taqulu, dan janganlah kamu berkata salasah, tiga. Jangan kamu kata tiga. Tiga apa ni? Allah kul huwallahu ahad. Katalah Allah tu satu. Jangan kata tiga. Apa maksud tiga? Dan akidah orang Nasrani ataupun Kristian, Tuhan tu tiga kan. Semua ulama sepakat bahawa orang Nasrani mengatakan Tuhan tu tiga. Cuma ulama berbeza pendapat. Tiga tu siapa? Ada mengatakan tiga, Allah satu, Isa anak dia. Ini pun bersepakat ni. Allah bapa, Isa anak. Yang ketiga, orang Yahudi berbeza. Ada mengatakan yang ketiga ialah Jibril. Ada mengatakan yang ketiga ialah Maryam. Maryam tu kata mak kepada Isa. Isa pula anak Tuhan. Makna Maryam tu mak Tuhan lah. Kan? Jangan kamu kata Tuhan itu tiga. Trinity. Kemudian, ini Allah larang. Jangan kata tiga. Kemudian Allah kata apa? Intahu. Ini perintah. Apa makna? Berhentilah. Bila Allah larang tu bukankah bermakna Allah suruh berhenti, kan? Tapi lepas larang Allah perintah lagi, berhentilah. Menunjukkan apa? Penegasan. Kita kata pada anak kita ataupun cakap pada suami, bang jangan merokok. Kemudian kita tegaskan lagi, berhentilah. Jangan guna ayat sama kan? Jangan merokok, jangan merokok. Suami pun kata, tak ada ayat lain ke? Tukarlah ayat, walaupun maksudnya sama. Berhentilah. Berhenti daripada apa? Berkata Tuhan tu tiga. Apa hukum mengatakan Tuhan tu tiga? Kafir. Ada dalil? Tapi ada Allah sebut dalam Quran, laqad kafara allazina qala innallaha thalithu salasah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan salah satu daripada tiga. Kafir. Dan ayat itu sebenarnya turun sebelum Allah menghalalkan sembelihan ahli kitab. Saya ulang. Ayat yang Allah kata telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ayat itu turun sebelum ayat yang Allah mengatakan halal sembelihan ahli kitab. Makna apa tu? Sembelihan ahli kitab halal walaupun dia kafir. Kafir. Okey, berhentilah khairan. Ia lebih baik. Lakum, bagi kamu. Okey, cuba tengok. Jangan kamu kata ataupun jangan kamu tuduh Allah itu tiga. Allah larang. Yang kedua, Allah perintah, berhentilah. Dan berhenti itu, berhenti daripada berkata Allah tiga, khairan, lebih baik. Apa makna lebih baik? Kalau saya kata, roti canai lebih baik daripada burger. Burger baik ke tak? Baik kan? Cuma roti canai lebih baik. Musim sejuk lebih baik daripada musim panas. Musim panas baik tak? Baik. Berhenti berkata Allah tu tiga lebih baik. Kalau berkata baik ke tak? Berkata tu baik ke tak? Kalau dari segi bahasa,
Allah kata, jangan kata Allah 3 dan tak berkata tu lebih baik. Kalau berkata, seolah macam baik. Macam mana nak jawab? Allah tak kata tak baik, Allah kata lebih baik tak kata. Maknanya kalau kata macam okey je. Macam nak jawab? Faham soalan? Macam mana tu? Macam mana? Nampak lembut. Lembut macam mana tu? Tapi kadang-kadang orang boleh keliru kan? Bukan tak baik pun. Baik. Cuma tak kata tu lagi baik. Macam Allah kata ni. Apa ni? Wal akhiratu khairun laka minal ula kan? Akhirat tu lebih baik daripada dunia. Jadi bila akhirat lebih baik pada dunia, dunia ada tak kebaikan? Ada ke tak ada? Kalau ada, kenapa Allah hancurkan? Mana ada? Mana boleh benda yang baik Allah hancurkan? Tak ada. Dunia tak ada kebaikan. Kalau ada, pasti Allah kekalkan. Habis kalau tak ada, kenapa Allah kata lebih baik? Sebenarnya salah satu cara Allah nak memujuklah, tapi dari sudut yang lain. Allah nak bagi tahu. Tak apalah kalau kamu nak kata dunia baik pun okeylah, sebab kamu ni degil sangat, okeylah. Tapi aku nak bagi tahu akhirat lebih baik. Kalau kamu waras antara yang baik dengan lebih baik, kamu pilih yang mana? Lebih baik kalau kamu waras. Tiba-tiba kamu masih memilih yang kurang baik, memang kamu tak waras. Itu kalau betul dunia ada kebaikan. Faham? Boleh faham tak? Tak faham juga. Yang ni, kalau betul lah kamu kata Tuhan tu ada 3 dan ada kebaikan. Kalau betul, mana lebih baik? Kamu kata Tuhan 3 dengan Tuhan yang satu. Cuba fikir dari segi logik. Yang mengatur dunia ni 3 Tuhan dengan yang mengatur dunia 1 Tuhan. Mana yang lebih baik? Kapal 3 nakoda dengan kapal 1 nakoda. Dari segi logik akal, mana yang lebih baik? Kamu pilih yang mana? Kapal yang mana ni? Kalau betul ada kebaikan, tapi sebenarnya tak ada kebaikan pun. Boleh faham? Okey. Innama khairun lakum, innama sesungguhnya Allah ilahun adalah ilahun, Tuhan yang satu. Subhanahu, Maha Suci. Maha Suci. Bila sebut Maha Suci, apa makna? Maha Suci mestilah suci daripada apa? Daripada apa-apa sifat yang kurang, sifat yang lemah, yang menunjukkan Tuhan tu macam manusia. Di sini Allah kata apa? Maha Suci Allah daripada apa? An yakuna lahu. Maha Suci Allah dari ada baginya walad, anak. An yakuna lahu waladun. Kenapa Maha Suci Allah daripada memiliki anak? Kenapa? Maknanya memiliki anak satu kekurangan, satu kelemahan. Kenapa? Bila ada anak je, Allah tak layak jadi Tuhan. Sebab ia menunjukkan kelemahan. Kenapa? Dia, manusia ni perlukan anak, betul? Kenapa manusia perlukan anak? Apa dah? Mewarisi harta. Kadang-kadang bapak dia habiskan harta masa dia hidup lagi. Aku kalau tinggal hartanya anak-anak aku bergaduh, biar aku berabi je.
tak mewarisi keturunan. Kalau dia tak ada anak, habis macam itulah, keturunan dia habis. Jadi nak mewarisi keturunan sebab dia akan mati. Okey, Tuhan perlu tak mewarisi keturunan dia? Tak, sebab Tuhan tak mati. Kenapa perlu pewaris? Tuhan memang tak mati pun. Yang kedua, manusia perlukan anak. Sebab bila manusia dah tua, dia perlukan pembantu. Siapa yang paling layak dan paling mudah untuk minta bantuan bila mak bapak tua? Anak. Takkan nak panggil anak jiran kan? Anak pakcik kat mana? Anak pakcik tak tahu kat mana. Yang ketiga, sebab ketiga, Allah tak patut ada anak. Sebab bila ada anak, mesti ada isteri. Bila ada isteri, lagi menunjukkan kelemahan. Kan? Kita lemah tak? Apa bukti kita lemah? Tak ada isteri jadi bela kan? Bela. Tak tahu nak makan kat mana, kedai pula tutup, PKP pula bela. Maggi kan? Okey. Kemudian, tapi seolah kalau manusia perlukan anak, sebab dia perlu pewaris kan, perlu bantu dia. Tapi di syurga, ada anak tak? Manusia. Tak, ahli syurga. Setiap ahli syurga beranak tak? Bila tak beranak, dia tak perlukan anak. Kenapa tak perlukan anak? Yang tak perlukan anak ialah Tuhan. Sebab manusia perlukan anak dah tak ada dah bila di syurga. Manusia perlukan anak kat dunia sebab dia tua. Sebab dia akan mati. Di dunia, di syurga, dia tak tua, dia tak mati. Jadi tak perlu pembantu. Kan? Selepas 1000 tahun kita duduk dalam syurga, umur kita berapa? Agak-agak berapa tongkat kita pakai? Okey, kemudian Allah beritahu lagi, Maha Suci Allah daripada memiliki anak. Sebabnya apa? Antaranya. Lahu, baginya, miliknya. Ma fis samawat, apa di langit. Wa ma fil ardi, dan apa di bumi. Okey. Ayat ni adalah sebagai sebab kenapa Allah tak perlukan anak. Kita dah sebut banyak sebab tadi kan. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Sebab apa? Lam yakul lahu walad. Allah tak perlukan anak. Sebabnya ialah semua yang di langit dan semua di bumi, semua milik Allah. Anak termasuk kat mana? Bumi. Jadi kalau semua anak-anak manusia adalah milik Allah, apa lagi Allah perlu pada anak? Kan? Yang di langit apa dia? Semua para malaikat, semua bintang, semua matahari, bulan, semua milik Allah. Jadi apa yang sangat Allah perlukan anak? Anak boleh buat apa? Kan? Perabi kampung raya. Lantik menteri banyak-banyak kan? Okey. Jadi di sini juga Allah nak beritahu apa ni? Orang Nasrani dan mereka-mereka yang seumpama dengan Yahudi dan Nasara memang otak bodoh lah, bodoh sombong. Benda macam ni pun tak berfikirkan. Allah pemilik langit dan bumi, tiba-tiba dia kata Allah perlukan anak. Buat apa lagi anak? Semua yang di langit, semua di bumi, anak bapa semua pemiliknya ialah Allah satu-satunya. Kemudian Allah kata wa kafa, dan kafa. Kafa apa mana? Kafa kifayah. Ini bukan sekolah kafah ni. Bukan sekolah kafah. Kafah tu apa makna tu? Sekolah kafah. Dia kafah ni fi'il madhi, kalau masdar dia kifayah. Kita biasa dengar fardu kifayah, kan? Makna kalau kafah cukup, fardu kifayah, fardu yang mencukupkan. Mencukupkan apa? Kalau ada sekumpulan yang buat, yang lain dah cukup, tak payah. Yang lain tak berdosa. Seperti solat jenazah. Jadi kafah daripada perkataan kifayah, dan cukuplah. Allah
sebagai wakil. Wakil apa ni? Jadi kalau nak wakil, pilihlah Allah. Jangan pilih YB. Sebab wakil ni Allah kata apa? Kalau kita ada YB kan, kawasan kita ada 10. Cukup tak? Tak cukup. Tapi kalau ada Allah satu je wakil, cukup tak? Kafa billahi wakila. Sebab tu Nabi kata apa? Dalam surah Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Orang kita dah hafal surah At-Talaq, wa man yattaqillah aja yang ada rezeki tu. Cuba terjemah. Wa man yattaq. Siapa? Tawakal. Apa makna tawakal? Berserah. Berserah ala Allah, kepada Allah sahaja. Apa Allah kata? Fahuwa hasbuh. Maka Allah cukup baginya. Oh, ayat ni kalau kita faham dan kita hayati, hidup kita paling tenang, hidup kita paling selamat, hidup kita paling bahagia. Yang kita, ramai manusia tak bahagia sebab apa? Sebab dia bila bertawakal bukan pada Allah saja. Tawakal pada suami, tawakal pada duit, bertawakal pada jawatan, tawakal pada kereta, tawakal pada telefon. Sebab itulah hidup dia tak bahagia dan tak pernah cukup. Tengok, Nabi dan para sahabat tawakal pada siapa? Allah. Allah kata tinggal kerja, tinggallah. Allah kata berhijrah, hijrahlah. Tapi semuanya cukup. Okey. Apa hadis tu yang Nabi kata siapa yang tahu sebab apa lupa tu? Sebab bergantung pada kismis. Bila nak menghafal bergantung pada kismis. Kismis habis, hilang ingatan. Apa dia? Tak, yang Nabi kata, siapa yang bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah akan bagi rezeki padanya. Dan Nabi bagi contoh, sebagaimana Allah bagi rezeki kepada burung, keluar pagi, perut kosong, balik petang, penuh. Burung bila tidur malam, dia fikir tak besok nak makan roti canai kat kedai mana? Dia fikir tak untuk besok? Kenapa dia tak fikir? Bukti dia tak fikir sebab bila dia keluar pagi, dia cari rezeki untuk apa? Untuk hari itu. Maknanya untuk besok langsung dia tak risau. Kalau dia risau, dia ambil rezeki tambahan, dia simpan dalam peti ais dia. Tapi langsung tak simpan. Sebab tu Nabi buat contoh. Kalau kamu betul-betul tawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, jangan bergantung pada orang, jangan bergantung pada kerjaya kamu. Hidup kamu macam burung. Rezeki untuk hari ini pun dah cukup untuk hari ini, besok tak ada, langsung tak risau. Kenapa? Sebab dia bertawakal pada Tuhan pemilik langit dan bumi. Betul? Yang bercakap pun belum tentu. Betul, ini benda yang paling sukar dalam hidup. Sebab tu ramai huru-hara hidup bila tak ada kerja kan. Allah ada tapi kerja tak ada huru-hara. Sebab dia bergantung pada kerja. Okey? Cukup. Ayat 171. Wa kafa billahi wakila. Enta akan dapat pahala dua, Faisal. Satu pahala yang enta tulis, ana tak hurai. Lepas tu satu lagi enta tulis, ana hurai. Dua pahala enta.
Kita tengok soalan. Buku ni dosa-dosa yang dianggap biasa kita baca malam lah. Sebab siang hari ni kadang-kadang dia tak seramai malam kan. Jadi kalau baca siang hari, yang malam terlepas. Kita tengok soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya mengenai yang sembelihan ahli kitab tu. Ya. Sekarang ni kalau kita lihat banyak kitab yang ni dah diubah suaikan. Masih boleh ke orang Kristian yang sekarang ni kita dia orang sembelih kita makan? Tak, saya nak tanya Kak, sejak bila orang Kristian, Nasrani dan Yahudi ubah kitab mereka, sejak bila? Tak, sekarang ni dah banyak tahu sebab saya ada kawan. Tak, jawab soalan saya. Sejak bila mereka ubah kitab tu? Saya tidak tahu. Tak tahu. Mereka ubah kitab sebelum Nabi Muhammad. Dan saya dah sebut tadi ayat Al-Maidah. Allah mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan tu tiga. Lepas tu turun ayat halal sembelihan mereka. Siapa ni? Yang mengubah kitab bahkan menuduh Tuhan tu tiga. Jadi soal mengubah kitab ni bukan baru. Sejak daripada sebelum Nabi Muhammad lagi mereka dah ubah. Jadi halal sembelihan mereka sampai bila-bila. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Tolong jelaskan ayat 28 surah Maryam. Harun tu ikut pada Nabi Harun atau adik-beradik Maryam nama Harun? Surah Maryam ayat 28. Ya ukhta Harun. Kan? Sebenar itu adalah Maryam lah. Ya ukhta Harun. Itu Maryam lah. Tapi kenapa orang kampung dia panggil ukhta Harun? Adakah kalau kita terjemah saudara Harun, adakah Maryam tu adik-beradik kepada Nabi Harun? Tak. Sebab Nabi Harun ni adik-beradik kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa hidup bila? Sebelum lagi zaman Nabi Isa AS. Sebelum Maryam lagi. Beza dia, jarak dia lebih kurang 500 ataupun 600 tahun. Jadi Maryam bukan adik-beradik Harun. Habis kenapa? Harun mana ni pula? Dalam tafsir ulama mengatakan orang-orang dahululah Bani Israel. Biasa dia suka letak nama anak dia sama seperti nama Nabi. Kan? Dia suka letak nama adik-beradik dia, anak-anak dia, anak saudara dia sama dengan nama para Nabi. Dan Harun ni salah satu nama Nabi. Jadi bukan adik-beradik. Ada yang dia gelarkan. Ada mengatakan Harun ni adalah orang ahli ibadat ketika zaman tu. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana cara nak dapat betul-betul tawakal pada Allah tanpa mengharap kepada keperluan seperti pendapatan gaji dan sebagainya? Okey. Allah kata siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Dan Nabi kata siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dengan erti kata yang sebenar, maka pasti Allah akan bagi rezeki. Makna apa tu? Dia kena, macam mana dia boleh serah diri dia hanya kepada Allah? Makna dia betul-betul kena Allah. Dia betul-betul kena Allah. Allah Ar-Razaq, Allah Al-Qadir, Allah As-Sami'. Dan macam mana dia nak kena Allah? Caranya ialah dia kena tadabbur Al-Quran satu persatu. Sebab semua ayat Al-Quran dipanggil ayat. Ayat tu makna apa? Tanda kebesaran Allah. Semakin dia tadabbur Al-Quran, semakin dia kena Allah, semakin dia yakin pada Allah, semakin dia bergantung pada Allah. Itulah kelebihan Nabi, kehebatan Nabi mendidik para sahabat sehingga sahabat sanggup tinggal apa saja. Bukan setakat tinggal pekerjaan, bukan setakat tinggal ke harta. Tinggal tanah air mereka untuk berjuang agama Allah. Sebab mereka tinggal untuk pergi kepada Allah, pemilik segala dunia. Bila dah kena Allah, bila dah yakin, dia akan serah je, ikut je perintah Allah.
Yang itulah yang Allah sebut dalam ayat yang orang Melayu panggil 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Bila kamu bertakwa pada Allah, apa maksud takwa? Kamu buat semua yang Allah perintah dan kamu tinggal semua yang dilarang. Bila kamu buat tu, bila kamu nak buat semua yang Allah perintah, bila kamu betul-betul kenal Allah, bila betul kamu rasa kebesaran Allah, kamu akan taat semua perintah Allah dalam apa keadaan. Masa tu Allah bagi jalan keluar. Tak ada rezeki pun ada je orang hantar. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebagaimana kisah Hajar yang ditinggalkan oleh suami dia, sebagaimana kisah Ashabul Kahfi yang duduk dalam gua kan 300 tahun lebih. Begitulah. Jadi cara nak tawakal pada Allah, pertama kena kenal betul-betul Allah. Macam mana nak kenal? Tadabbur ayat Allah, fikir pasal kebesaran Allah. InsyaAllah kita akan jadi orang yang paling kuat. Wallahu a'lam. Dia burung tak pernah beli insurans. Sebab tu Nabi buat contoh burung. Nabi buat contoh burung. Kenapa Nabi buat contoh burung? Kenapa Nabi tak buat contoh kambing ke, lembu ke, unta ke? Lembu orang jaga. Burung? Burung terbang bebas. Satu. Yang kedua, burung ni dia di mana? Udara. Tapi rezeki dia di mana? Tak, kebanyakan rezeki burung di darat. Jadi logiknya antara lembu, kambing dan haiwan yang lain dengan burung, yang mana lebih suka nak cari rezeki? Burung. Tapi Nabi buat contoh burung. Walaupun suka nak cari rezeki, kena turun ke bumi. Bila turun ke bumi, kadang-kadang orang tembak, kadang-kadang orang bidaskan, budak-budak lastik kan. Tapi dia boleh hidup. Mana burung tu hebat tawakal dia. Berbeza dengan binatang yang memang di bumi dan makanan dia pun di bumi. Jadi jangan beli insurans. Insurans nyawa ke, insurans apa ke, jangan. Sebab semua tu adalah milik Allah. Tawakal pada Allah, kena Allah, serah pada Allah. Pemuda Kahfi, Nabi Yunus kan, dimakan ikan paus. Ada insurans nyawa tak? Ada, tapi selamat insya-Allah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua perkara tu tak ingat apa dia. Saya tak tulis. Tak ingat tak? Pelajar tak ingat. Guru pun tak ingat lah. Okey, saya ingat soalan. Antara Mudassir dengan Muzammil. Dia, ya. Apa beza Mudassir dengan Muzammil? Secara umumnya, dua-dua berselimut. Tapi secara detailnya, kalau Mudassir ni, kalau Muzammil, Nabi dalam keadaan berat dan lebih takut. Dan Nabi akan selimut betul-betul. Tapi kalau Mudassir, Nabi selimut biasa-biasa je. Makna keadaan tidak tertekan sangat. Sebab tu kata ulama, surah Muzammil turun dulu. Bila tu? Bila Nabi duduk di gua dan datang malaikat peluk dia sampai 3 kali kan. Dan itu pertama kali. Jadi keadaan Nabi sangat-sangat tertekan. Nabi pun selimut bungkus betul-betul. Muzammil. Tapi lepas tu terputus wahyu. Dalam keadaan Nabi dah ada pengalaman terima wahyu. Lepas tu Nabi tengok malaikat duduk di atas kursi di tengah-tengah antara langit dengan bumi. Nabi takut juga, risau juga, terkejut juga. Tapi tak macam pertama. Dia panggil Mudassir. Ringan sikit. Okey. Jangan tanya makna perkataan saja tapi tak bangun malam. Kum fasir. Pertama, qumil laila illa bangun malam salat. Yang kedua, qum fa anzir. Lepas tu bangun pergi berdakwah. Wallahu a'lam. Golongan mana yang layak terima fidyah? Fidyah ialah orang miskin. Allah sebut ta'amu miskin, orang miskin. Dia fidyah dengan zakat berbeza. Zakat ada 8 asnaf yang layak terima. Fidyah miskin je. Jangan ambil fidyah bagi pada amil, pemungut zakat. Orang miskin,
Assalamualaikum Ustaz. Perlukah kita baca doa untuk anak-anak kita sebut namanya satu-satu? Tak, dia tak perlu sebut. Sebab Allah mengetahui. Sebelum kita lahir kat bumi, Allah dah tahu anak kita berapa orang. Nama apa? Kan? Begitulah doa Nabi Ibrahim. Apa kata doa Nabi Ibrahim? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Nabi Ibrahim tak sebut Rabbana hablana min azwajina wa Ismail wa Yaqub wa Ishaq, tak. Sebut umum. Dan satu lagi, bukan setakat umum, doa kita juga kena merangkumi, jangan terbatas pada anak. Ibrahim berdoa bukan kepada anak, bahkan Ibrahim berdoa untuk Nabi Muhammad. Rabbana wa ba'as fihim rasula. Utuskan di kalangan orang Arab ni seorang rasul. Makna doa Nabi Ibrahim untuk jangka masa panjang, bukan setakat untuk anak cucu dia saja. Wallahu a'lam. Dah tak ada? Okey. InsyaAllah kita jumpa pagi Isnin pukul 10.30 pagi. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم